3, 2, 1, go. Digital tsunami dalam sektor pembinaan merujuk pada perubahan besar-besaran dalam cara industri ini beroperasi dengan adopsi teknologi digital yang semakin berkembang. Antara peralatan digital yang diguna dalam sektor pembinaan terutamanya adalah drone. Drone adalah robot terbang yang mengganti helikopter dalam menangkap gambar dan video dari udara di kawasan pembinaan untuk memeriksa situasi keselamatan dan melakukan tinjauan di tapak bina bagi melihat kemajuan projek pembinaan. Penggunaan drone dapat mengurangkan risiko kecederaan dan mengurangkan kos dan masa. Peralatan digital kedua adalah realiti maya, VR. VR ialah digital teknologi baharu yang telah dibangunkan dan menggunakan teknologi komputer untuk mencipta persekitaran simulasi yang meletakkan pengguna dalam simulasi. Ia diguna dalam sektor pembinaan untuk ulasan reka bentuk 3D interaktif, memberikan pembina pemahaman yang lebih baik tentang skop projek dan masalah yang berpotensi sebelumnya bermula. Seterusnya di Malaysia, industri pembinaan seling menghadapi kelewatan bekalan bahan ke tapak pembinaan kerana proses penghantaran mengambil masa yang lama. Dengan pendekatan IoT, apabila unit bekalan ditanda RFID, sistem akan automatik mengira kuantiti bahan. Apabila kiraan mencapai kuantiti yang tetap, sistem ini menyalur maklumat kepada sistem pusat untuk pesanan yang besar dan pantas. Teknologi ini dapat mengurangkan masa menunggu untuk penghantaran barang dan projek. Di samping itu, perisian pemodelan maklumat bangunan adalah teknologi yang diaplikasi dalam mengurus dan mencipta maklumat secara digital merentas sekitaran hayat projek pembinaan. Teknologi ini juga membawa manfaat kepada sektor pembinaan sebelum menjalani proses pembinaan seperti menghasil bentuk model seni bina sebenar bermula dengan proses reka bentuk dan membentukkan sehingga akhir kitaran hayat bangunan. Akhir sekali, pencetakan 3D dalam pembinaan ialah teknologi yang novel dengan menggantikan beberapa kerja manual dalam pembinaan dengan mesin yang mencipta dan memasang struktur. Di Malaysia, terdapat rumah contoh teknologi 3D printing di Jalan Chan Sao Ling, Kuala Lumpur. 3D printing ini telah membawa beberapa manfaat terhadap sektor pembinaan sama ada mengurangkan masa pembinaan dan mengurangkan pembaziran bahan pembina. Kemajuan sesebuah negara banyak dipengaruhi oleh kesihatan dan keadaan perubatannya. Berikutnya adalah beberapa contoh bagaimana kesihatan dan perubatan menyumbangkan secara signifikan kepada pembangunan negara. Contohnya, produktiviti tenaga kerja, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, pembangunan dan pendidikan manusia dan pembangunan sosial. Digital menggambarkan revolusi digital yang berlaku dalam banyak industri termasuk penjaga kesihatan dan bidang perubatan. Di sini, saya akan melalui beberapa aplikasi tsunami digital dalam bidang kesihatan dan perubatan. Doktor hari ini boleh menyampaikan perunding jauh, diagnosis dan perawatan melalui perbualan video, aplikasi atau platform perubatan lain kerana kemajuan dalam teknologi komunikasi. Ini mengurangkan masa menunggu di klinik dan hospital sambil memberi akses kepada orang di tempat terpencil. Terima kasih kepada teknologi, doktor kini mempunyai akses digital kepada maklumat kesihatan pesakit. Mereka boleh mendapat data daripada peranti digital seperti pemantau kadar jantung, penjejak gula darah dan penjejak aktiviti yang menjejaki aktiviti fizikal. Akibatnya, penyakit atau gejala boleh dikesan oleh doktor dengan lebih tepat pada masanya yang tepat. AI sedang diaplikasi dalam pelbagai aspek perubatan termasuk diagnosis dan rawatan. AI membolehkan doktor untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan menyeluruhkan dan memberikan hasil yang lebih tepat dan efektif. Pakar perubatan boleh mengekalkan maklumat kesihatan pesakit secara digital dan menyediakan akses kepada maklumat kepada pakar perubatan lain melalui penggunaan rekod kesihatan elektronik. Ini mengurangkan masalah kesilapan manusia, meningkatkan pengurusan dan perawatan penyakit dan memudahkan doktor menyebarkan maklumat perubatan pesakit dengan cepat dan mudah. Pakar perubatan boleh mengukur dan mendapat baik taraf penjaga kesihatan melalui penggunaan teknologi. Pakar perubatan boleh menganalisis dan menilai keberkesanan rawatan dan menggunakan data yang
dikumpul secara digital untuk meningkatkan proses pengurusan kesihatan secara keseluruhan. Di Malaysia, sistem pendidikan terdiri daripada dua jenis iaitu sistem pendidikan persekutuan dan sistem pendidikan negeri. Sektor pendidikan di Malaysia meliputi prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, menengah tinggi dan pendidikan teknikal dan vokasional. Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab mengendalikan pendidikan di Malaysia. Secara umumnya, kerajaan Malaysia memberikan tumpuan kepada sektor pendidikan yang terus berkembang dengan usaha memperbaiki kualiti pendidikan dan membekalkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Langkah ini diambil bagi memenuhi keperluan industri dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ekonomi terjejas akibat penularan wabak COVID-19 bukan hanya di Malaysia, malah seluruh dunia. Wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia turut memberi impak terhadap sektor pendidikan di Malaysia. Pada awal wabak, kerajaan Malaysia telah menutup sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai langkah pencegahan penularan virus. Pembelajaran atas talian ialah kaedah pengajaran menggunakan teknologi komunikasi seperti internet dan platform digital. Ia popular sejak wabak COVID-19 memaksa sekolah dan institusi pengajian tinggi di Malaysia untuk menutup dan beralih ke pembelajaran atas talian. E-learning ialah kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan akses kepada sumber daya pendidikan. E-learning membolehkan pelajar mempelajari bahan pembelajaran daripada mana-mana tempat dan pada bila-bila masa dengan akses kepada sumber pendidikan melalui internet atau media digital yang lain. E-learning boleh diperluaskan kepada semua jenis pembelajaran yang menggunakan teknologi digital, termasuk pembelajaran dalam talian, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran campuran. E-learning telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi cara yang popular untuk memperoleh kemahiran baru atau mendapatkan kelulusan dari institusi pendidikan di seluruh dunia. Augmented Reality (AR) dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan teknologi untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dengan menggabungkan elemen dunia nyata dan elemen digital. Dalam konteks pembelajaran, teknologi AR membolehkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka dengan cara yang baru dan menarik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, teknologi AR digunakan untuk menyajikan bahan pembelajaran dalam cara yang lebih menyeronokkan, interaktif dan membantu pelajar memahami konsep secara visual. Video conferencing dalam pendidikan ialah teknologi yang membolehkan para pelajar, guru dan pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung melalui internet dengan menggunakan peranti komputer atau telefon pintar yang mempunyai kemampuan video dan audio. Dalam pengajaran jarak jauh, teknologi ini membolehkan guru untuk mengajar pelajar yang berada di tempat yang berbeza dengan mengadakan sesi pengajaran secara langsung melalui internet. Teknologi video conferencing memperluas accessibility kepada pelajar dan memungkinkan guru untuk memenuhi keperluan pembelajaran mereka di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Teknologi video conferencing juga membolehkan pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan guru dan rakan sekelas mereka, memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu dan membina hubungan sosial yang lebih kuat dengan rakan sekelas. Malaysia antara negara paling mesra perdagangan di dunia dengan mengekspor rangkaian produk serta perkhidmatan yang kompetitif ke lebih 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Malaysia juga diiktiraf sebagai negara dagangan ke-25 dunia selain tersenarai sebagai pengeksport dan pengimport terbesar ke-26 oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia. Antara misi Kementerian Perdagangan dan Industri adalah untuk mengintensifkan aktiviti pembangunan industri perdagangan dalam peningkatan perkembangan ekonomi Malaysia untuk mencapai status negara maju dan progresif. Pada April lalu, Ketua Perangkawan iaitu Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin memberi kenyataan tentang jumlah perdagangan negara yang mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9% iaitu kepada RM207.5 bilion pada Januari 2023 berbanding tahun lalu iaitu sebanyak RM203.6 bilion pada Januari 2022. Aplikasi penghantaran makanan telah menjadi sangat penting pada masa pandemik sejak beberapa tahun yang lalu. Sudah menjadi trend besar dalam norma baharu ini
untuk menggunakan aplikasi penghantaran makanan dan bukannya pergi ke restoran kegemaran dan mengambil risiko peluang untuk berhubung dengan seseorang yang mempunyai COVID-19. Oleh kerana adanya permintaan yang tinggi, restoran yang dahulunya tidak menawarkan penghantaran kini telah beralih untuk memasukkan penghantaran makanan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan mereka. Malah, ada yang telah bekerjasama dengan aplikasi penghantaran makanan yang berbeza supaya mereka dapat mengatasi pesaing lain yang mempunyai pilihan penghantaran makanan. Untuk mengekalkan sumber pendapatan yang boleh dipercayai dalam perniagaan mereka, restoran telah berubah dengan cara yang memenuhi permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pandemik COVID-19 telah memperlahankan proses perdagangan dan secara tidak langsung telah membantutkan perkembangan ekonomi di Malaysia. Oleh hal yang demikian, peningkatan penggunaan aplikasi penghantaran makanan secara dalam talian menjadi trend di seluruh dunia. Aplikasi penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan Taobao dipercayai memiliki sistem-sistem penting yang dapat melancarkan penggunaan aplikasinya. Berdasarkan statistik, hasil dalam pasaran penghantaran makanan dalam talian di Malaysia dijangka mencecah sebanyak $2.61 bilion pada 2023. Selain daripada itu, kekurangan tenaga kerja juga merupakan salah satu isu dalam sektor perdagangan. Pelayan robot juga boleh meningkatkan kecekapan dalam bekerja. Pelayan robot ini boleh membawa beban yang jauh lebih besar dalam satu perjalanan berbanding dengan tenaga manusia. Robot merupakan salah satu penyelesaian kos efektif bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di mana ianya mungkin boleh meningkatkan margin keuntungan. Berbanding dengan kos satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan fungsi yang sama, robot ini mungkin mewakili penjimatan kos yang lebih besar. Mengautomasikan perkhidmatan makanan melalui pelayan robot dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan di sesebuah premis. Selagi kaki tangan memasukkan maklumat yang betul dalam sistem yang digunakan, lebih banyak ralat yang dapat dielakkan. Pelayan robot juga boleh meningkatkan kecekapan dalam bekerja. Pelayan robot ini boleh membawa beban yang jauh lebih besar dalam satu perjalanan berbanding dengan tenaga manusia. Seterusnya adalah sektor perhubungan dan sosial. Android adalah sistem operasi dikeluarkan oleh Google sendiri. Sistem ini direka untuk meningkatkan penggunaan telefon pintar dengan cara dapat mengakses maklumat dengan mudah. Sistem ini telah diaplikasikan di dalam telefon pintar, tablet, smartwatch dan juga smart television. Sistem ini dapat memudahkan pengguna melakukan aktiviti-aktiviti harian. Dengan adanya sistem Android, sekarang penggunaan telefon bukan sahaja untuk berkomunikasi dan menghantar pesanan, malah mampu melakukan panggilan video menerusi beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan Line. Bukan itu sahaja, malah dengan adanya Android, ianya mampu menyediakan ruang-ruang untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti dokumen dalam bentuk PDF dan Word. Google adalah salah satu carian yang diwujudkan pada tahun 1996. Google berjaya mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di internet. Justru itu, Google telah memudahkan ramai pengguna untuk mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Dengan adanya Google, pengguna tidak perlu mengambil masa untuk ke perpustakaan, malah hanya perlu berada di rumah atau di mana sahaja untuk mencari maklumat. WhatsApp merupakan salah satu sosial media yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan menggunakan WhatsApp, pengguna dapat berhubung melalui call, video call dan chat secara percuma dan hanya memerlukan internet sahaja. Ini telah memudahkan pengguna untuk terus mengeratkan hubungan antara masyarakat di Malaysia. Selain itu, dengan menggunakan WhatsApp Business dapat memudahkan para peniaga untuk berhubung dengan pelanggan. Hal ini kerana WhatsApp ini boleh diakses melalui telefon pintar yang sering digunakan oleh peniaga. Secara tidak langsung, ianya dapat mengurangkan waktu menunggu pelanggan dan dapat memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. ETS bermaksud Electric Train Service. Ianya dikendalikan oleh Kereta Api Tanah Melayu (KTM). Kereta api ini bergerak berkelajuan 140 km sejam. Selain itu,
Platform komunikasi digital dan kawalan kereta api automatik turut diaplikasikan ke dalam sistem ETS. Justru itu, penggunaan AI, cloud computing dan IoT juga dimasukkan ke dalam teknologi sistem kereta api ini. Hal ini untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengangkutan kereta api. Akhir sekali adalah MRT dan LRT. MRT bermaksud Mass Rapid Transit, manakala LRT bermaksud Light Rail Transit. Kedua kereta api ini mampu bergerak dengan sangat laju dan mampu pergi ke suatu tempat ke tempat yang lain dengan sangat pantas.